dalam banyak-banyak parti kat Malaysia ni, kenapa Jiang pilih MCA? Dia banyak faktor lah. Hala tuju perjuangan MCA dan BN lebih okey lah untuk saya. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alim Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan untuk episod ke-8 pada kali ini bersama saya Jiang. Hai, salam sejahtera Alif dan semua. Saya J Yang lah. Boleh panggil saya JY. JY Ya, dia punya ni. Senang Dan sikit lah. apa banyak kita tak banyak lah, ada 2-3 topik yang kita akan tanya dengan Jiang. Dan untuk itu kita minta Jiang perkenalkan diri dulu. Oh, okey. Saya JY lah J Yang. Surname saya Chai. Tahun ni saya 29 tahun lah. Tak sampai 30 lagi. So orang kata muda lah dalam politik. Tapi sudah tua lah dalam kalangan saya. Banyak kawan-kawan saya yang lagi muda. Saya berasal dari KL tapi ibu bapa saya dari Kuala Kangsar, Perak. So saya sekarang jurucakap lah untuk pemuda MCA. Dan apa maksudnya sekarang kehidupan macam mana di bandaraya ni? Okey lah. Tapi saya rasa tak payah cakap lah. Semua orang pun tahu lah. Semua harga pun naik, kos barang pun naik. Cuma gaji saja yang tak naik. Yang lain semua naik kan? Yang lain semua naik. Jadi mungkin nampak perbezaan lah kalau kata dalam 2-3 tahun sebelum ni dan sekarang lah. Macam mana kos sara hidup tu? Walaupun saya muda lagi tapi kena cerita lah zaman-zaman dulu. Masa saya dalam high school, saya ingat masa tu saya suka makan satu sup daging kat Petaling Street. Okay. Masa itu satu mangkuk RM7 saja. Semangkuk. Tapi sekarang sudah lebih kurang 12 lah. Dah sampai 2 kali ganda lah, lebih kurang. Tapi gaji tak ada 2 kali ganda lah. Mungkin ada naik sikit lah gaji. Tapi tak banyak sangat lah. So memang kos sara hidup untuk pemuda-pemuda sekarang lah sudah bertambah susah berbanding dengan mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun lalu. So ini kena banyak polisi yang kerajaan patut dia buatlah, dia majukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kita tak nampak banyak lah. Ini yang susah. Sentuh bab sosial kehidupan yang sendiri. Kalau tadi kata suka makan di Petaling Street. So macam mana dengan keadaan sekarang? Macam kekerapan tu? Kekerapan sudah tak banyak lah. Tak banyak. Dulu setiap minggu memang akan keluar untuk jamca lah kita cakap. Minum teh lah, lepak lah kan. Kalau orang lain yang belanja boleh lah banyak-banyak kali. Kalau bos yang belanja boleh lah banyak-banyak kali. Tapi kalau macam untuk tengok wayang ke apa pun tak banyak lah. Macam yang recent itu Oppenheimer, itu banyak orang yang cakap. Banyak kawan saya sudah tengok, saya belum tengok lagi lah. Mahal sangat lah. Sama je lah, lama dah tak masuk wayang kan. Ya memang lama lah itu. Jadi kalau dari segi hobi Jiang sendirilah, macam mana? Saya peminat sukan lah, banyak sukan saya tengok. Kalau saya sendiri main, saya ada main dulu main basketball banyak. Sekarang badminton lah lebih sikit. Tapi kalau saya tengok apa sukan lah, saya pun tengok badminton, basketball, bola sepak. Yang tak hangat sangat macam squash apa, saya pun tengok. Itu dari segi minat lah. Penyertaan tu macam mana pula? Penyertaan tak lah. Saya rasa sekarang yang lebih banyak badminton saja. Ada main gym sikit jugalah. Sikit je lah. Tengok pada waktu free lah maksudnya. Waktu free. Tapi sekarang pun tak banyak lah waktu free. Dulu saya gym masa petang. Tapi sekarang lepas kerja petang ada kerja lagi pula. So tak boleh lah nak kerapkan. So sekarang saya gym lebih banyak waktu pagi lah. Sebelah waktu pagi lah. Tapi waktu pagi susah nak bangun juga. Ya. So itu susah tu. Jenis bangun lambat dia. So kalau saya boleh jogging macam tu lah. Jog sikit lah. Saya rasa better than none lah. So you kena exercise sikit. Tak boleh langsung tak ada. So mungkin daripada segi kekerapan penyertaan dalam sukan ni, contohnya tadi jogging ataupun main badminton tadi yang kata mungkin dah jarang sikit tu sebab ada banyak kerja. So adakah buat dua kerja, macam banyak kerja untuk menampung kos seharian ke, peningkatan kos sara hidup ke, atau yalah, macam mana? Saya rasa sesetengah lah untuk menampung itu kos sara hidup tu. Apa yang faktor-faktor lain juga, saya sekarang saya kerja politik lah. So politik saya pun minat sikit lah. So saya kerja banyak pun juga untuk sebab saya minat lah. Bersukan jadi macam seminggu 2-3 kali lah. 2-3 kali lah kalau boleh. Sekali mungkin setengah jam,
Okay lah, kalau jogging ke badminton mungkin 1-2 jam lah kalau ada masa. Yalah, mesti kena buat lah kan. Dan menyentuh bab politik ni, yalah kenapa tadi Jiang juru cakap pemuda MCA kan. Ya, ya, ya. Jadi dalam banyak parti kat Malaysia ni, kenapa Jiang pilih MCA? Oh, MCA ni dia banyak faktor lah, tapi sebagai orang Cina saya rasa pilihan kita sangat tehat lah. Kalau untuk orang Cina, terutamanya pemuda Cina yang nak pilih parti politik, dia kalau Semenanjung MCA dan DAP lebih kurang lah. Mungkin ada sedikit yang masuk fikir lah. Tapi saya rasa untuk kebanyakan orang MCA dan DAP saja. So keluarga saya ada bapa saya dia juga MCA dulu, ahli MCA. So background family saya MCA. Tapi kebanyakan kawan saya, sebab semua pun tahulah sekarang masih majority kaum Cina dia masih sikit towards DAP lah. So banyak kawan saya pun DAP. So saya balance lah dua-dua ni. Dan akhirnya kenapa pilih MCA? Saya rasa hala tuju perjuangan MCA dan BN lebih okey lah untuk saya. Saya lebih bersetuju untuk terhadap MCA ni dan BN. So maknanya sebelum you menyertai MCA ni, you dah macam buat homework sendirilah. Selain daripada pengalaman daripada generasi, maksudnya you tahu dia punya BN MCA punya dasar politik dia berbeza sikit lah. Ya, sebab ini bukan pilihan kecil lah. Bukan macam nanti lunch nak makan nasi ke makan mi. Dia besar. Ini career. So saya kena pilih baik-baik lah. Kalau saya pilih satu parti politik yang dia macam hit sangat, tapi perjuangan dia tak selaris dengan apa yang saya nak. Itu bukan susah. boleh lompat-lompat ke? Ha? Kalau tak ada MP lah. Kalau tak ada MP memang boleh lompat-lompat lah macam katak lah. Tapi macam memang macam katak lah. Yalah, macam tak baik jadi lah, you kan? tukar-tukar kan. So baik-baik sekarang you fikir masa-masa, lepas tu you pilih lah apa-apa parti politik yang align lah dengan apa yang you nak. Dan bagaimana pula penerimaan dengan rakan-rakan yang lain kan? You ada kawan-rakan yang DAP kan. Jadi penerimaan mereka, family dan rakan-rakan lah bila you menyatakan minat untuk menyertai MCA ni. Kawan-kawan saya pun okey, walaupun mereka kebanyakan dari parti-parti yang lain, tapi mereka hormat jugalah keputusan saya. So sekarang kita ada balance lah. Mereka tak boleh saja-saja cakap PN sebab ada wakil PN kat sini. Ada wakil MCA. So adalah balance. Sebab saya rasa kebanyakan rasa macam kaum Cina lah. Dia orang mungkin dia terima maklumat dari sehala saja. Mungkin kalau kita dengar semua information dari DAP ataupun PH saja, so dia memang akan align kepada PH lah. Tapi kalau balance, macam saya lah, saya ada dengar maklumat daripada BN, maklumat daripada PH, maklumat daripada PN. Lepas tu you fikirlah sendiri. You akan lebih balance. Pemikiran you akan lebih balance sikit lah. Jadi kita maklumat tu pelbagai kan. Ya, betul. Jadi ada tak dengan kawan-kawan tu berhujah lah? Contohnya ada isu semasa macam mana dengan kawan-kawan bersembang lah. Ini memang selalu lah. Sebab saya dulu saya pun pendebat. So kawan-kawan saya semua pendebat. So memanglah kita berhujah lah selalu. Isu-isu semasa pun, apa-apa isu pun mereka memanglah ada perbezaan pendirian tapi masih kawan lah. Masih kawan lah. Cuma berbeza. Tak lawan sampai bila-bila. Alright. Dan yalah, kalau sentuh bab politik ni, anda katalah mungkin masih di masa depan, kalau Jiang diberi mandat sebagai ahli parlimen ataupun wakil rakyat kan, di suatu kawasan. Jadi apa benda yang pertama yang you akan buat? Saya rasa kalau jadi MP ini memang dia panjang sikit lah ni. Tapi kita tak cakap perkara lah. Tapi kalau saya jadi MP, saya nak membetulkan sikit persepsi lah terhadap MP. Sebab kita nampak lah, sebab bukan setiap tempat parlimen ke tempat DUN dia sama. Ada tempat parlimen, tempat DUN yang kat kampung, ada yang kat bandar. So dia asing-asing lah. Demand pengundi-pengundi di tempat-tempat situ pun berasing-asing. So kalau macam kampung, dia akan minta ahli parlimen untuk memperbaiki longkang lah. Dia banyak yang berkaitan dengan infrastruktur. So saya rasa peranan benar ahli parlimen tu, dia sepatutnya berhujah di parlimen berkaitan polisi. Ini yang saya rasa peranan utama ahli parlimen.
So kalau untuk memperbaiki longkang ke apa potong rumput ke ini sepatutnya kerja mungkin majlis bandar ke apa. Itu benda-benda basic kan. Ya. So saya rasa kalau saya jadi ahli parlimen, saya akan berharap untuk memperbaikikanlah persepsi ini. So semua orang tahu ini sepatutnya kerja siapa. Jadi ahli parlimen dia sepatutnya dia boleh menjalankan tugas dia dengan lebih baik, iaitu kat parlimen. Kita boleh berhujah kat parlimen. Itu yang lebih baik lah kan. Itu yang pentingnya. Dan anda kata kalau dari segi dia beri peluang untuk menjawat jawatan di dalam kabinet, portfolio apa yang you harapkan dan apa benda pertama yang you buat? Oh, ini memang banyak sebab tak pernah lah kan. Kita MP pun tak pernah. Okay. Tapi yang kita tengok, saya memang banyak lah saya yang berminat. Dia tak ada spesifik yang satu lah. Misalnya kalau Menteri Undang-Undang, portfolio Dato' Sri Azalina lah sekarang. Kalau saya jadi Menteri Undang-Undang, saya harap boleh membuat pengasingan kuasa lah. Pengasingan kuasa, pendakwa raya dan peguam negara. Ini pun apa dalam manifesto BN sebelum apa last PRU lah. Dalam manifesto BN juga. Saya berharap saya boleh tengoklah dalam sesi parlimen ini. Kalau lah nanti Dato' Sri Azalina akan majukan reform ini. Tapi kalau saya Menteri Undang-Undang, saya ini yang saya akan utamakan lah. Tapi ada lain jugalah. Macam kalau saya Menteri Kewangan, saya harap GST lah. GST kembali. Sebab GST dia sebelum ni dimansuhkan bukan sebab dia sistem percukaian yang tak baik. Dia dimansuhkan atas sebab-sebab politik. Kalau kita bandingkan dia dengan sistem-sistem percukaian yang lain, ini banyak apa negara lain yang maju yang guna GST. Dia cuma nama dia lain lah. Macam nama dia VAT, Value Added Tax. Tapi GST dia sebenarnya sebab tax base dia lebar, dia lebih baik untuk rakyat dan lebih baik untuk negara. Macam sekarang negara SST apa setahun kita kutipkan 20 bilion lebih. Tapi masa itu GST masa zaman Najib lah. Dia satu tahun dia boleh kutip 40 bilion lebih. So dia memang sistem percukaian yang lebih baik berbanding dengan sistem-sistem percukaian yang lain. Lebih telus kan. Ya, dia kena kembali lah. Tapi mungkin bukan sekarang lah. Dia kena bergantung kepada status ekonomi kita juga. You tak takut ke? Sebab BN tumbang tu masa PRU 18 tu, antara faktor dia faktor dia sebab sistem ni lah. Sebab dalam macam-macam perbankan yang sebelum ni ini memang betul. Memang betul. Tapi masa itu ini menjadi faktor BN tumbang. Dia disebabkan banyak apa-apalah yang perbankan cakap. Masa itu mereka cakap kalau masukkan GST harga barang turun. Tapi sudah masuk harga barang tak turun jugalah kan. Saya rasa ini rakyat boleh tengoklah. Kalau you jadi pembangkang, macam-macam lah yang pembangkang boleh cakap. Tapi kalau pembangkang diberikan peluang untuk jadi kerajaan, itulah masa yang rakyat boleh tengok apa yang mereka cakap tu fakta atau auta. Yalah kan sekarang kenapa tak buat kan benda tu. Dia kesan tu menjejaskan negara sebenarnya kan. Betul. Saya rasa sebab cukai ni dia memang tak popular lah dengan rakyat. Semua rakyat tak mau cukai. Tapi faktanya dia negara pun macam satu syarikat. You kena ada sumber pendapatan baru you boleh belanja. You tak boleh belanja semua macam kita bagi semua BRIM ke BSH ke apa-apa nama dia lah. You bagi saja. Setiap tahun you bagi, tapi sumber pendapatan you tak ada. Kalau macam tu, lama kelama itu betul akan bankrupt. Sebelum tu tak bankrupt. Dia tak macam pembangkang. Tapi kalau ini diteruskan, cara ini diteruskan, betul lah bankrupt lah. Yalah. Jadi yang ada sentuh bab BRIM kan, Pemantauan Rakyat Satu Malaysia, dan hari ni Perdana Menteri ada bagi tahu yang RM100 dikreditkan dalam e-tunai lah, e-cash. Dan apa mungkin respon yang mungkin dulu kata ini sebab saya dapat lah, so saya memang mengalu-ngalu. Tanya. Tapi seperti yang saya cakap lah, bukan tak boleh bagi. Memang dalam Malaysia ada banyak golongan, mungkin B40 ke golongan M40 yang perlukan bantuan. Tapi tak boleh sekadar-kadarnya bagi bantuan saja tanpa polisi-polisi yang lain lah. Polisi yang besar macam infrastruktur yang boleh memanfaatkan semua, yang ada multiply effect yang tinggi. Ini sepatutnya diutamakan juga. Dan polisi-polisi yang lain yang reformis lah, lebih reformis terhadap ekonomi dan juga undang-undang. Ini semua pun kena buat. Dia kena jadi satu package lah. You tak boleh buat satu tapi tak buat yang lain. Kalau macam itu susah sikit lah untuk negara kita maju.
Baik, yang sekarang ni kita MCA sendiri berada dalam menyokong kerajaan perpaduan walaupun tiada dalam kabinet. Dan benda ni tak semestinya MCA tak boleh nak kritik parti-parti ataupun kerajaan itu sendiri. Sepatutnya kita nak kritik untuk kritikan yang membina kan. Dan yang menyentuh isu tadi tu yang e-cash RM100 tu, dan bagaimana respon yang tengok kalau dulu kata sekarang tempoh pilihan raya negeri dan tiba-tiba keluar pengumuman ni dan apa pendapat you? Ini memang akan menimbulkan persepsi mungkin lebih terhadap macam penyokong PN yang ini dia macam gula-gula lah. Sebab sebelum ni masa BN buat yang serupa ni PH pun cakap yang sama, Cash is king. tapi hari ini masa PH jadi kerajaan lain macam lah cakap mereka kan. So saya rasa ini memang persepsi sajalah, bukan cakap kerajaan tak boleh bagi bantuan kepada rakyat. Sebab kebetulan dia nak bagi ya, betul. Kebetulan ada pilihan raya. Kalau sekarang baru bagi, dia memang akan timbulkan persepsi yang macam ni lah. So dia memang timing lah. Kalau dulu memang you tak pernah bagi, tapi tiba-tiba sampai pilihan raya, sekarang baru you bagi. Dia it says something lah towards kerajaan dan apa yang kerajaan nak capaikan. Dan kalau buat polisi pula, contohnya macam tadi you jangan cakap dulu ada BRIM, lepas tu dah tukar-tukar macam-macam nama kan. Dan sekarang diteruskan. Dan yelah dulu mungkin orang kata tu dedak ataupun cash is king kan. Jadi maksudnya polisi Barisan Nasional tu ada yang terbaik untuk diteruskan, termasuk JST tadi. Memang polisi-polisi yang dulu BN buat sekarang banyak yang diteruskan. Walaupun dimaki hamun lah masa 2018 masa PH jadi kerajaan kali pertama. So saya rasa mereka semua pun tahu dan saya harap rakyat pun tahu sekarang polisi-polisi ni zaman BN kita yang mulakan. Tapi sekarang mereka tukar nama ini, tukar nama itu. Tapi you tukar macam orang Cina cakap, you gunakan botol baru untuk isikan air yang lama. So dia kandungannya dia semua sama. Ada pepatah macam ni sebut dalam bahasa Cina, ada pepatah dah. Ada. Apa tu? 旧瓶装对，新瓶装旧酒。新瓶装新瓶装旧酒itu maksudnya botol lama botol tapi tukar air kat dalam itu dia sama. Tukar botol je. Tukar botol. Okay. Dia tukar label saja. Okay. So macam GST ni semua lah, mungkin nanti akan ada sistem pencukaian yang baru. Dia akan nampak macam GST tapi nama dia bukan nama GST. Mungkin lah saya ramalkan lah, mungkin ada mungkin tak ada, saya tak tahu lah. Bila dia pakai nama baru so nampak benda tu baru, sebenarnya tak. Sebenarnya dia GST saja. Tapi dia tak nak orang nampak macam GST lah, sebab nanti BN akan claim kredit ini kita yang mention dulu. Apa yang punya last word lah, terutamanya untuk politik orang muda ataupun macam mana nak menarik orang muda supaya minat dengan politik dan secara keseluruhannya lah. So last word daripada Jiang. Saya rasa kalau terhadap orang muda, experience saya, mereka tak suka bila orang lama dalam politik tu berpolitik terlalu banyak. Politicking. Dia memang dah jemu lah dengan politicking. Sebab mereka semua dia keluar untuk mengundi, tapi dia sebenarnya banyak pemuda mereka tak benar-benar aktif dalam political process. So mereka nak tengok polisi yang betul-betul maju, yang boleh membawa reform itu dilaksanakan. Mereka tak nak tengok semua orang berpolitik sini sana, race politics, 3R. Mereka nak tengok negara ini betul-betul maju. So saya rasa sebagai kerajaan, sebagai wakil MCA, BN, kita kenalah melaksanakan polisi ini dan menjadi suara rakyat, suara pemuda, suara semua rakyat lah. Macam tu. Baik, terima kasih Yang kerana bersama dengan SC10 pada kali ini. Terima kasih. Dan bertemu lagi untuk episod yang akan datang. Terima kasih. ST10, sembang santai tapi sampai.